Apa semua ni? Explain. Apa benda ni? Mana awak dapat semua benda ni? Tak payah nak tipu saya lah. Awak ingat saya ni bodoh. Engkau keluar menyundal dengan perempuan lain. Anak bini engkau lupa. Kau ni suami jenis apa? Tak, cerita dia. Sekarang ni aku dah tak nak dengar satu pun daripada mulut kau. Sekarang ni aku nak kau lepaskan aku. Lepaskan aku. Ceraikan aku! Okay, fine. Ini yang kau nak kan? Ha! Okay, ini memang pilihan kau kan? Ya. Ini yang kau nak kan? Ya. Nik Nur Fatia binti Salim. Aku ceraikan kau dengan talak satu. Aku terima. Mengapa ku selalu tak pernah benar di mata indahmu? Baik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Azmal dan juga rakan-rakan kelas sekalian. Jadi, kumpulan kami terdiri kepada 4 orang, iaitu saya, Azizan, Zairin, Hanif dan juga Syazana. Jadi, hari ini kami ingin membentangkan tentang isu perceraian di Malaysia. Perceraian dari segi bahasa bermaksud melepaskan ikatan atau perpisahan. Dan dari segi istilah pula, keruntuhan hubungan perkahwinan dan terputusnya hubungan suami isteri dengan bersebab. Berikut adalah faktor-faktor berlakunya perceraian di Malaysia. Yang pertama, tiada persefahaman antara suami dan isteri. Yang kedua, kegagalan dalam memahami tanggungjawab suami dan isteri. Yang ketiga, wujudnya perasaan cemburu pasangan yang berlebihan. Dan yang keempat adalah masalah ekonomi. Untuk pembincangan perceraian, kita ada 4 topik utama, iaitu falsafah, perceraian atas pasangan suami isteri, atas pilihan suami ataupun keputusan kadi. Dan seterusnya adalah pendidikan kebangsaan. Setiap individu mesti memikul tanggungjawab mereka dan memberi komitmen sepenuhnya kepada perkahwinan mereka. Perbincangan ini boleh juga dikaitkan dengan rukun negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan memerintahkan kita untuk sentiasa sabar, lagi-lagi dalam institusi kekeluargaan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Raja telah memerintah untuk menjaga keharmonian dalam masyarakat, terutama sekali institusi keluarga. Yang ketiga iaitu keluhuran perlembagaan. Dalam konteks perceraian penting untuk memastikan keadilan dalam menyelesaikan perselisihan. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Individu yang terlibat perlu mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan. Yang terakhir untuk rukun negara iaitu kesopanan dan kesusilaan. Pentingnya memelihara etika dan nilai-nilai moral dalam hubungan kekeluargaan. Perbincangan yang terakhir iaitu dengan konsep Jerry. Isu ini mencakupi aspek kesihatan individu termasuk fizikal, emosi, mental dan intelektual dalam konsep perkahwinan. Okey, kami memilih 2 orang tokoh yang ternama di dalam agama mereka masing-masing, iaitu pertama sekali adalah Pope Francis, iaitu beragama Katolik, seorang tokoh dan agamawan di dalam Catholic Church, dan juga Mufti Meng, iaitu seorang agamawan dan juga mufti di dalam agama Islam. Dan kedua-dua tokoh ini telah memberikan pandangan mereka terhadap isu perceraian, iaitu di mana mereka berkata perceraian ini memang dibenarkan tetapi tidak digalakkan. Namun begitu, di atas sebab-sebab yang tertentu, perkara ini perlu dilakukan oleh pasangan-pasangan tersebut. Okey, berdasarkan statistik perceraian yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, sebanyak 5 kes perceraian berlaku pada setiap jam bersamaan dengan kadar 0.05%. Mengikut statistik yang dikeluarkan oleh PBB, kadar perceraian berlaku pada 2023 adalah 1.6% daripada 56 buah negara. Okey, berikut adalah kesan-kesan perceraian yang utama yang terjadi kepada mereka yang bercerai. Yang pertama sekali adalah kesan daripada segi emosi. Apabila bercerai, seseorang itu akan mengalami emosi yang tidak stabil. Dan kesan yang kedua adalah kesan terhadap anak yang menjadi punca utama dalam sesebuah perceraian. Anak-anak akan paling terjejas dengan isu perceraian ini. Dan juga yang terakhir sekali adalah dari segi sosial, masyarakat akan memandang sinis kepada mereka-mereka yang bercerai kerana mereka akan digelar dengan status-status seperti janda atau duda. Ada 4 cadangan untuk menangani masalah perceraian di Malaysia. Yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi adalah satu perkara asas yang sangat dititikberatkan
Yang kedua adalah ilmu pengetahuan sebagai tunjang dalam sesebuah perkara. Yang ketiga adalah kepercayaan. Sifat kepercayaan ini perlu ada dalam setiap perhubungan. Dan keempat adalah telus. Setiap hubungan itu perlu ada sifat terbuka terhadap pasangan mereka sendiri. Apa yang kami boleh rumuskan daripada topik ini, penceraian ini tidak salah dari sisi undang-undang dan agama, tetapi perlulah dielakkan kerana Nabi Muhammad SAW telah bersabda, berkahwinlah dan jangan kamu bercerai, sesungguhnya talak iaitu bercerai akan menggegarkan arasy. Sekian daripada kami, terima kasih. Mengapa ucap